Hi, welcome to my channel. Nama aku Muhammad. Sekarang kepada siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Pernah tak korang dengar peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua? Biasanya peribahasa ni orang guna untuk perkara-perkara yang negatif lah. Contohnya macam orang yang suka menyamun ataupun orang yang buat kerja-kerja negatif dan akhirnya ditangkap ataupun kantoi apa yang dia buat tu. Itulah istilah yang orang akan gunakan ataupun peribahasa yang orang akan gunakan. Tetapi untuk video kali ni aku akan gunakan peribahasa ni untuk aku nak share dengan korang tentang perkara yang baik. So story aku kali ni, aku nak cerita dekat korang tentang seorang pakar herpetologis ya, daripada Amerika Syarikat, yang mana pakar ni akhirnya dia meninggal disebabkan dia dipatuk oleh ular yang dia buat kajian sendiri selama 33 tahun. Apa yang menariknya, video yang aku nak share dekat korang ni adalah dia tulis diary dia sebelum dia meninggal. Maksudnya macam dia tulis perjalanan kematian dia sendiri. So kalau korang berminat untuk nak dengar cerita aku ni, stay tune. Orang yang aku maksudkan di awal video tadi adalah Dr. Carl Peterson Smith, yang mana dia dilahirkan pada 19 Jun 1890 dan meninggal pada 26 September 1957. Dr. Smith ni merupakan pakar herpetologis Amerika Syarikat. Kalau korang nak tahu, herpetologis ni adalah salah satu daripada bidang zoologi yang mengkaji berkaitan haiwan amfibia seperti katak yang dalam hutan, yang macam-macam jenis katak yang kita tak pernah jumpa pun, dan mengkaji berkaitan haiwan reptilia seperti buaya, biawak, ular, cicak dan sebagainya. Dr. Smith ni dia anak kepada Prof. George W. Smith dan Margaret Peterson Smith, yang mana dia pasangan ni dikurniakan 3 cahaya mata. Yang pertama adalah abang Dr. Smith sendiri, iaitu Franklin J. W. Smith, yang bekerja di dalam bidang pengurusan hidupan liar. Manakala anak yang kedua adalah Dr. Smith sendiri. Tetapi untuk adik Dr. Smith ni aku cari juga maklumat, aku tak jumpa maklumat tu. Bapa Dr. Smith berketurunan Jerman dan menjadi profesor di Lake Forest, Illinois, USA. Pada tahun 1907, dia orang ni berpindah ke Wisconsin dan bapa dia bekerja di ladang berdekatan dengan Stanley, Wisconsin. Pada 7 Ogos 1935, berlaku kebakaran yang besarlah dekat rumah dia orang dan menyebabkan adik dan ibu dia meninggal dunia. Sebab tu kot aku rasa kita cari maklumat adik dia pun tak jumpa. Dr. Smith berkahwin pada tahun 1919 bersama Margaret Wakeman, yang mana dia orang ni dikurniakan 2 orang cahaya mata, iaitu John dan Robert. Kita pergi pula ke tahap pendidikan Dr. Smith ni, iaitu pada tahun 1913 Dr. Smith masuk ke Universiti Cornell untuk belajar bidang biologi dan geologi. Tahun 1915, setelah 2 tahun dia belajar, dia sedar yang dia ni sebenarnya lebih berat kepada bidang herpetologis, bukan bidang biologis yang macam dia tengah belajar sekarang ni. Perkara ni terjadi selepas dia menjalani latihan selama 4 bulan dengan syarikat minyak Perdie di Louisiana, yang mana aku sendiri pun tak tahu apa berkaitan dia pergi belajar dekat sana tu menyebabkan dia rasa yang dia ni lebih kepada bidang herpetologis. Kalau korang tahu, korang komen lah kat bawah kan, sebab aku cari juga maklumat tu tak jumpa. Setelah 3 tahun dia belajar, akhirnya dia grad pada tahun 1916, yang mana dia terima ijazah Bachelor of Arts. Pada tahun 1952 pula, which is umur dia waktu tu 62 tahun, dia terima anugerah ijazah Doktor Sains Kehormat daripada College Elham. Setelah Dr. Smith ni tamat belajar pada tahun 1916, dia terus bekerja sebagai pembantu saintifik dalam herpetologis di American Museum of Natural History di New York, yang mana dia bekerja daripada tahun 1916 sehinggalah tahun 1922. Sepanjang dia bekerja di muzium tersebut, pada tahun 1919 dia pergi membuat pengembaraan pertama dia ke Pulau Puerto Rico, iaitu sebuah pulau yang berdekatan dengan Amerika Syarikat yang berstatus Commonwealth. Selepas bekerja di American Museum of Natural History di New York, Dr. Smith ni dia pergi pula bekerja bidang penolong kurator reptilia dan amfibia di Field Museum of Natural History di Chicago. Dr. Smith bekerja dekat muzium ni memang lama, geng. Dia bekerja bermula tahun 1922 sehingga 1934, selama 12 tahun. Selama 12 tahun dia bekerja di muzium ni, dia melakukan aktiviti mengembara dia ke tengah dan selatan Amerika Syarikat, merangkumi Honduras pada tahun 1923, Brazil pada 1926 dan Guatemala pada 1933 sehingga 1934. Seterusnya, Dr. Smith ni dia menjadi editor jurnal Herpetologist dan Ichthyologist Copied, yang mana bermula pada tahun 1937 sehingga tahun 1949. Di dalam pekerjaan dia tu juga, dia juga sempat lagi berkhidmat dengan Amerika Syarikat, iaitu bidang ketenteraan pada tahun 1938.
Selain itu, Dr. Smith ni juga dia berkhidmat sebagai ketua kurator zoologi di Muzium Lapangan iaitu Natural Museum bermula pada tahun 1941 sehingga tahun 1955. Seterusnya, Dr. Smith ni dilantik menjadi Presiden Persatuan Pakar Iktiologi dan Hepatologis pada tahun 1942 sehingga tahun 1946. Dan kembara terakhir Dr. Smith ni adalah ke negara Palestin yang dijajah oleh Israel. Untuk makluman korang, Dr. Smith ni meninggal pada 26 September 1957 akibat dipatuk oleh sejenis ular yang dikenali sebagai boomslang juvana. Okey, aku cerita sikit lah ciri-ciri ular boomslang venom ni. Ular ni dia jenis racun hemotoksik tau, yang mana dia ni melumpuhkan mekanisme pembekuan darah semula jadi, sehingga dia ni menyebabkan mangsa dia mengalami pendarahan dalaman dan luaran yang teruk. Racun dia ni jenis racun yang lambat bertindak tau. Sebab itulah walaupun dia ni mampu mematikan orang ataupun yang beracun, tetapi tak menjadi ranking yang paling tinggi yang mematikan orang. Sebab apa? Sebab bila orang dipatuk oleh dia ataupun terkena bisa dia, kita masih lagi ada masa untuk nak merawat penyakit tersebut. Dan jenis-jenis ular ni juga dia jenis yang pemalu. Dia bukan jenis yang menyerang. Dia akan patuk kita kalau kita pegang dia ataupun kita sendiri pergi serah diri dekat dia. Selain itu, warna ular ni juga jenis berubah-ubah tau, mengikut keadaan dan tempat yang dia duduk. Kalau jantan ular ni, dia berwarna hijau muda dan bahagian tepi dia berwarna hitam ataupun biru. Manakala kalau dia ni betina, dia berwarna coklat. Lain-lain ciri yang ada dekat ular ni adalah kepala dia berbentuk bulat dan mata dia jenis besar. Biasa kita tengok ular kan jenis yang mata tajam tu kan, memang garang ni. Tapi boomslang ni mata dia mata bulat comel. Sebab itulah orang ingat dia tak berbisa kot. Okey, kita kembali balik kepada Dr. Smith ni. Macam mana dia dipatuk oleh ular boomslang juvana ni, sedangkan dia ni orang yang berpengalaman kot. Kalau kita tengok balik kerjaya dia tadi, lebih daripada 30 tahun pengalaman dia kan. Pada 25 September 1957, Dr. Smith ni dia dikunjungi oleh Marlene Perkins, iaitu pengarah Zoo Lincoln Park, yang mana dia orang menghantar ular ni kepada Dr. Smith untuk Dr. Smith ni buat pengecaman jenis-jenis ular ni. Sewaktu ular ni dihantar kepada Dr. Smith, ular ni masih lagi kecil tau. So, aku rasa disebabkan tu kot, Dr. Smith ni dia rasa yang ular ni masih lagi kecil dan tak berbisa. Berdasarkan pengalaman Dr. Smith sepanjang 30 tahun dia berkhidmat dalam bidang ni, dia sekali tengok aja dia dah boleh agak tau. Sebenarnya ular ni adalah ular jenis boomslang juvana. Okey, aku bagi tahu balik kat korang, ular yang tadi orang tu hantar tu, yang kata anak kononnya tu, dia orang masih lagi tak tahu tau ular tu jenis apa dan nama apa. So, Dr. Smith ni lah tukang yang bagi nama dekat ular tu nanti. So, Dr. Smith sekali pandang, dia nampak macam ular boomslang juvana. Memang betul pun. Tetapi, ada benda yang meragukan dia. Yang mana di bahagian ekor ular tersebut, dia tak bercabang tau. Kalau ular boomslang juvana, dia ekor dia bercabang. Tetapi, ular yang dapat dekat Dr. Smith waktu tu, ular dia tu ekor tak bercabang. So, doktor ni pun dia rasa macam nak lagi yakin, dia pegang ular tu. Kan tadi aku cakap, ular tadi dia rasa macam masih lagi anak-anak macam tu kan. So, tak berbisa. Dia terus pegang guna tangan dia. Itulah penyudah dia. Dia pegang guna tangan dan ular tu patuk tangan dia dekat bahagian ibu jari ni. So, Dr. Smith pun dengan yakinnya, dia sedut pula dia punya bisa ular tu. Sebab dia kata, lepas sedut ni bisa dah keluar lah ni kan. Macam tu lah. Dia macam... Tadi dia kata ular tu tak berbisa sebab masih lagi anak. Tetapi bila dipatuk, dia ambil langkah berjaga-jaga. Dia sedutlah bisa tu, lepas tu dia buang. Lepas tu macam biasa, dia pergi ke meja dia dan dia buat rekod. Apa yang Dr. Smith tulis pada waktu tu adalah bermula pada pukul 4.30 sehingga 5.30 PM. Dia rasa loya tetapi dia tidak muntah semasa perjalanan pulang dia ke Homewood menaiki kereta api. Setelah itu pada pukul 5.30 sehingga pukul 6.30 PM, dia rasa sangat sejuk dan menggigil dan disertakan dengan demam. Dan pendarahan dia pun berlaku pada pukul 5.30 dan kebanyakannya adalah daripada gusi-gusi dia. Nak kata betapa detailnya penulisan diary terakhir Dr. Smith ni adalah sesimpel benda, sekecil benda pun dia tulis. Contohnya pada pukul 8.30 PM, dia tulis dia makan 2 keping roti. Seterusnya pada pukul 9 PM sehingga 12.20 AM, dia tidur dengan sangat lena. Lepas tu dia bangun, dia buang air kecil pada pukul 2.20 AM. Dan kebanyakan daripada kencing dia tu adalah darah, tapi dalam keadaan sedikit. Maksudnya, dia kencing tu sikit je, tapi kebanyakannya darah. Dan dia pun mengambil segelas air pada pukul 4.30 AM, diikuti dengan loya dan muntah yang sangat teruk.
Lepas tu dia muntah, keluar balik makanan malam yang tak hadam. Maksudnya 2 keping tadi dia makan tu, keluar balik 2 keping. Tak hadam, tak hancur pun makanan dia. Seterusnya dia berasa lebih baik dan dia rasa macam dia boleh tidur lah. Dia pun tidur lah sehingga pukul 6.30 pagi. So selepas bangun pada 6.30 pagi tu, dia bangun-bangun dia rasa macam efek daripada dia dipatuk oleh ular tersebut dah hilang tau. Dia rasa macam dia dah sihat dan dia pun berhasrat untuk dia nak pergi kerja macam biasa lah. Pada 26 September, which is hari kematian dia, iaitu pukul 6.30 am, suhu badan dia pada ketika itu adalah 36.2 darjah Celsius. Dan dia tulis lagi diary dia makan cereal dan telur rebus pada roti bakar dan sos apple dan kopi untuk sarapan pagi. Detail betul lah dia tulis kan. So, tak ada air kencing dengan 1 ounce darah kira-kira setiap 3 jam. Maksudnya dia tak kencing, tetapi darah dia keluar setiap 3 jam 1 ounce. 1 ounce ni macam kiraan untuk darah tu lah, banyak mana darah tu keluar. Seterusnya mulut dan hidung dia ni terus berdarah dan tidak berlebihan. Maksudnya darah tapi tak banyak ah. Dan perkataan yang terakhir ditulis oleh Dr. Smith ni di dalam diary dia adalah perkataan excessively. Perkara ni terjadi selepas pukul 1.30 PM, iaitu selepas dia makan tengah hari lah. Lepas tu dia muntah sangat teruk, dia sempat lagi call isteri dia. Bila dia call isteri dia pun balik tengok dia dah tak boleh bergerak lah, tetapi masih lagi hidup. So doktor pun datang, dia orang tengok dia ni memang dah tak ada tindak balas. Dia orang bawa ke hospital dan disahkan meninggal pada pukul 3.30 PM pada 26 September 1957. Berdasarkan bedah siasat, pihak hospital mendapati yang Dr. Smith ni dia mengalami pendarahan dalaman yang sangat teruk, iaitu paru-paru dia, mata, jantung, buah pinggang dan otak dia memang total loss lah. Memang habis rosak disebabkan berlakunya pendarahan. Chicago Daily ada melaporkan yang dia orang ni dah pun tawarkan dah kepada Dr. Smith ni untuk nak bagi rawatan. Tetapi Dr. Smith ni dia tolak. Dia kata kalau aku ambil rawatan, nanti rekod-rekod aku tu habis terganggu lah. So betul lah Dr. Smith tu kata dia dah rekod daripada semalam sampai hari ni, tiba-tiba ambil rawatan. Dia tak dapat lah rekod yang jelas dan tepat apakah implikasi-implikasi yang terjadi selepas dipatuk oleh ular tersebut, supaya menjadi satu diary ataupun rujukan kepada saintis-saintis ataupun kita pada masa akan datang. So disebabkan hal itulah Dr. Smith ni meninggal, dan cara yang Chicago Daily ni bagi tahu pun yang memang Dr. Smith ni dia yakin dia tak akan mati dengan bisa ular tu. Tetapi ada juga orang-orang tempatan yang cakap Dr. Smith ni sebenarnya dia dah tahu dia akan mati. Sebab apa dia tak nak ambil rawatan? Sebabnya anti-venom ular tersebut hanya berada di Afrika sahaja. So dia ada masa hanya 24 jam saja. Bagi dia memang tak akan sempat lah kalau anti-venom tersebut nak datang ke Amerika Syarikat, memang tak sempat. So daripada dia mati bersahaja ataupun dia mati sia-sia, dia pun buatlah rekod supaya kita tahu apa implikasi yang terjadi kalau kita dipatuk oleh ular tersebut. So nak cakap kata Dr. Smith ni daripada awal hidup dia, iaitu awal dia belajar, awal dia bekerja sehinggalah kematian dia, dia buat satu kebaikan iaitu kajian, dan dia memberi nama kepada binatang tu supaya kita ni celik ilmu pada masa akan datang. So aku rasa itu je kot perkongsian aku untuk video kali ni. Kalau korang rasa best, korang bolehlah tekan like, share, komen. Lepas tu korang tolonglah subscribe kan. Penat buat video ni. So aku rasa itu je kot video dari aku. Apa-apa pun kita dalam dunia ni, bagilah pengakhiran hidup kita memberi manfaat kepada orang supaya orang dapat meneruskan lagi manfaat kita tu, seterusnya pahala mengalir kepada kita tidak terputus-putus. So itu saja daripada aku. Peace you. Bye bye.